hari ini kita baca lagi satu hadis yang berhubung dengan fitan ataupun berhubung dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan juga beberapa rawi yang lain, di mana hadis yang sahih daripada Abu Waqid Al-Laythi, iaitu sahabat. Abu Waqid Al-Laythi ini antara orang yang masuk Islam semasa pembukaan kota Mekah. Dia meriwayatkan bagaimana Nabi SAW kata bahawa Nabi menyebut dalam satu majlis, satakunu fitnah, akan berlakunya fitnah, yakni akan berlakunya kekacauan yang menggugat agama, yang menggugat pendirian, yang menggugat keadaan, keamanan dan seumpamanya. Itu maksud fitnah, seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ni. Bukan fitnah yang orang Melayu kata Tuhan fitnah aku, bukan. Ini fitnah dalam maksud yang sedemikian. Apabila Nabi SAW menyebut satakunu fitnah, tengok sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak tanya fitnah apa Rasulullah. Macam kita kan minat kisah-kisah yang pelik-pelik ni. Bukan tak ada mereka tanya, tapi mereka berfikir kalau berlaku ni macam mana kita nak buat. Sebab sahabat ni, Masya Allah, mereka ni lain di segi cara fikir mereka, mindset mereka, mentaliti mereka berbeza. Mereka berfikir bagaimanakah jalan untuk membolehkan kita selamat di dalam kehidupan beragama. Jadi bila Nabi SAW menyebut satakunu fitnah, soalan yang mereka tanya Nabi ialah kaifa nasna' ya Rasulullah, kalau berlaku tu macam mana kami nak buat. Itu dia punya respon sahabat apabila Nabi bagi tahu fitnah akan berlaku. Nabi SAW dalam hadis ni menyebut satu potongan yang pendek tetapi sangat bermakna. Nabi menyatakan, tarji'una ila amrikumul awwal, kamu kembali kepada urusan kamu yang awal. Yakni kamu kembali kepada bagaimana Islam itu diamalkan pada zaman Nabi SAW. Dan termasuk juga yang awal itu mungkin zaman Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdi. Kerana Nabi SAW di dalam hadis yang lain yang sahih, baginda menyebut bahawasanya فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepasku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak pendapat. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Semua bukan saja perselisihan politik ataupun pandangan-pandangan, tapi perselisihan dalam agama juga. Banyak pandangan agama masing-masing menyesatkan antara satu sama lain dan menyalahkan antara satu sama lain. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa di kalangan kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi Nabi memberikan kunci. Nabi kata, فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Kamu semua kena pegang dengan sunnahku, yakni dengan jalanku. Dan jalan Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin, Al-Mahdiin dalam riwayat Al-Mahdiin Ar-Rashidin, mereka yang mendapat petunjuk yang rasyid, itu khulafa Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu jangan buat benda baru dalam agama. Nabi larang. Kerana nak selamat, ikut Islam dalam versinya yang ada pada zaman Nabi SAW. Kerana versi yang datang selepas daripada itu, ramai orang menokok tambah apa-apa yang bukan daripada ajaran Nabi dan apa-apa yang bukan merupakan amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan salah kalau sekiranya hal itu perkara-perkara
uh, yang baru berlaku, yang tak pernah berlaku dahulu. Manusia berijtihad dalam hal-hal yang tidak ada nas. Tetapi masalahnya apabila manusia bertindak dalam hal-hal yang sudah ada nas yang jelas daripada Nabi, atau contoh teladan yang jelas daripada Nabi dan para sahabat, mereka cuba untuk buat hal yang demikian daripada jalan itu. Dan ini kita lihat, saya baru saja bermusyarat berhubung contohnya kebelakangan ini. Contoh kita paling obvious sekali untuk kita lihat ialah cerita Masyitah binti Abdul Jalal yang bagi tahu dia mimpi. Sedangkan kita tahu bahawasanya sumber kepada ajaran agama itu ialah Quran dan Sunnah. Tapi ada orang, bukan saja Masyitah, bahkan ada golongan-golongan so-called agama juga, yang sentiasa nak bawa cerita kepada mimpi. Pergi mimpi ni, mimpi orang ni. Nak dijadikan hujah, nak berhujah dengan orang lain, bahawasanya pihak ini benar kerana adanya mimpi. Mimpi dia je tengok, orang lain tak nampak. Kadang-kadang bila berhujah, dia kata, oh, imam ni telah bermimpi. Imam ni telah bermimpi. Syekh ni telah bermimpi. Saya selalu sebut, telah berlaku fitnah pada zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Khususnya fitnah selepas daripada pembunuhan Uthman bin Affan. Sahabat berselisih pendapat bagaimana menyelesaikan hal itu, sehingga membawa kepada mereka berselisih di antara mereka sendiri, sehingga berlakunya peperangan Jamal, kemudian peperangan Siffin, yang membabitkan peperangan Jamal antara Ali bin Abi Talib dan Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi. Ali merupakan menantu Nabi, kahwin dengan anak kesayangan Nabi, Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Dan Aisyah merupakan isteri kesayangan Nabi radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, tidak pernah Ali klaim bahawasanya kebenaran di pihaknya dengan dia bermimpi Nabi datang kepadanya, ataupun Aisyah menyatakan kebenaran di pihak Aisyah dengan dia bermimpi Nabi datang berjumpa dengannya. Padahal Aisyah tu pernah tidur dengan Nabi. Ali pula pernah tidur dengan anak kesayangan Nabi. Pun begitu, kebenaran tidak diukur dengan hal itu. Nabi tidak muncul dalam mimpi mereka bagi menentukan siapa yang benar dan salah. Padahal umat begitu getir untuk memahami keadaan itu yang mengelirukan, yang merupakan fitnah, al-fitnatul kubra, fitnah yang terbesar. Mari orang kemudian jadikan agama ini penuh dengan kebobrokan mimpi. Bukan kita menafikan mimpi para anbiya dan mimpi orang saleh, tapi ia bukan hujah dalam agama. Saya didatangi oleh seorang wanita yang mengadu bagaimana dia ada masalah dan berjumpa dengan satu orang yang so-called ustaz. Kemudian ustaz ni, selepas 2 perjumpaan, ustaz ni memberitahu bahawasanya dia telah menerima arahan Nabi SAW untuk berkahwin dengan perempuan ini. Jadi perempuan ini terkejut. Dia tak banyak belajar agama, baru nak mengetahui hal-hal agama. Jadi dia kata, macam mana Nabi Allah? Dia datang melalui mimpi. Lalu dia mula ditolak hal ni. Kemudian ustaz ni tegas kepada dia, bawa pula isteri dia nak menegaskan tentang dia mesti kahwin dengan ustaz ni, kerana ini merupakan arahan Nabi SAW. Kemudian dia merujuk, ustaz ni suruh rujuk kepada seorang so-called ustaz melalui program reality TV ni, da'i daripada Kedah. Da'i ni pun dikatakan memberitahu wanita ni memang itu arahan Nabi SAW. Hanya orang yang duduk pada makam tertentu je akan faham hal ini. Kemudian dia pun, wanita ni pula, lepas pada tu
didatangi oleh suara di dalam tidurnya, dalam mimpinya, menyatakan dia kena kahwin dengan ustaz. Tengok bagaimana syaitan bermain-main dengan Michael Lamhan. Akhirnya dia berkahwin dengan ustaz ni. Dalam keadaan tidak mahu, tapi kerana mengenangkan kalau itu adalah perintah Rasulullah SAW, dia kahwin. Dan ternyata dia dalam keadaan susah. Ustaz ni tak bekerja, dia kena menanggung mereka ataupun dan tidak memberikan nafkah kepadanya. Kita lihat hal-hal yang pelik yang seperti ini. Bagaimana Nabi, kalau setiap orang boleh buat klaim yang seperti itu. Saya pergi jumpa orang, awak kena bagi duit pada saya kerana Nabi telah arahkan awak bagi duit pada saya, Nabi datang dalam mimpi saya. Oh, kacau macam tu. Kacau kalau begitu jadinya. Dan ini bukan hujah di dalam agama. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang bernama Barirah. Barirah ini dulu dia hamba, kemudian dia telah dimerdekakan. Dia mempunyai suami namanya Mughith. Bila dia merdeka, dia tak nak orang merdeka, dia boleh berpisah dengan, dia ada kuasa, dia ada ruang peruntukan untuk dia boleh membuat keputusan keadaan dirinya kerana suaminya tidak merdeka. Suaminya Mughith. Mughith begitu cinta kepada Barirah. Dia pergi ikut Barirah sana sini, merayu supaya Barirah kembali kepadanya sebagai isteri. Barirah tak nak. Nabi SAW kesian kat Mughith ni. Nabi kata pada Al-Abbas, "Ata'jabu min hubbi Mughithin Barirata wa bughdi Barirata Mughitha." Kau tak heran ke betapa cintanya Mughith kepada Barirah dan bencinya Barirah kepada Mughith, suami dia. Nabi SAW sehingga kata kepada Barirah, "Lau raja'ti," kalaulah kau kembali kepadanya. Dia tanya Nabi Barirah, "Atamuruni ya Rasulullah?" Kau perintahkan aku, wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, "La, lakinni ashfa'." Tak, tapi aku ni kesian, aku sokonglah kalau boleh. Barirah kata, "La hajat li fi." Aku tak ada hajat kepada dia. Nabi tak marah dia. Ada kes Nabi minta memang pinang orang untuk sahabat tertentu. Dalam kes Julaibib. Ini panjang cerita dia. Tu pun apabila bapa perempuan itu, dia ingat Nabi bintang untuk diri Nabi, dia suka. Kemudian akhirnya dia tahu bintang untuk Julaibib. Jadi dia macam tarik balik. Dia macam tak terima, tapi dia kata dia bagi dia peluang bermusyarat dengan isteri dia. Nabi bagi peluang dia bermusyarat dengan isteri dia. Itu pada zaman Nabi hidup, dan ada hikmah kenapa Nabi nak suruh kahwin dengan Julaibib di atas alasan-alasan yang kemudian peristiwa itu zahir. Nabi doa keberkatan untuk wanita yang kahwin tu. Julaibib juga syahid beberapa hari selepas daripada itu. Itu cerita panjang ceritanya. Tapi ini bawa mimpi. Kononnya mimpi ini Nabi perintahkan untuk dia kahwin. Awak kena kahwin dengan saya. Senanglah kalau macam tu, saya tengok mana perempuan yang saya berkenan, awak kena kahwin dengan saya. Kenapa? Nabi perintah. Takkan saya nak bohong, saya jawatan mufti. Takkan begitu. Kan? Agama menjadi mainan. Sebab itu Nabi SAW kata, "Satakunu fitnah." Akan berlaku fitnah. Ini satu contoh. Saya buat banyak lagi fitnah lain. Pandangan-pandangan agama, pendapat-pendapat agama. Berzikir, menari, melompat. Pergi ke kubur orang tu, minta pertolongan kubur ni. Dia dakwa itu ahli sunnah, itu Asy'ariyah. Tak ada di mana nas Abu Hasan Asy'ari yang menyebut hal seperti itu? Di mana nas Abu Mansur Al-Maturidi yang menyebut seperti itu? Kalau benar awak nak doa kepada kubur, yang mana kubur itu boleh mendekatkan awak untuk bertawassul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa awak pergi ke kubur syekh-syekh tarikat yang awak pilih? Kenapa tidak kepada Nabi saja?
Adakah orang lain yang lebih dekat kepada Allah lebih daripada Nabi? Kenapa awak panggil wali sekian, wali sekian, wali sekian? Kenapa awak tak panggil saya Nabi Isa, Nabi Musa? Tidakkah mereka jauh lebih tinggi daripada segala wali yang ada? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak membuat hal-hal yang seperti itu. Walaupun orang klaim itu ini, bagi alasan kunun ini, ada kaul orang ini. Nabi kata, satakunu fitnah, berlaku fitnah. Sahabat tanya, kaifa nasna ya Rasulullah? Macam mana kami nak buat ya Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Nabi kata, kamu balik kepada urusan kamu, pada cara kamu, pada keadaan kamu yang awal. Bagaimana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana Islam pada hari ia diturunkan dan Islam itu diamalkan. Ijtihad fiqhiyah dalam bab hukum hakam hal-halat, tak apalah para ulama kemudian ijtihad. Tapi urusan-urusan yang membabitkan soal amalan-amalan, akidah, kepercayaan, mazhab-mazhab Islam berada di atas urusan yang awal. Adapun yang datang kemudian daripada itu, mereka mengada-ngadakan hal-hal yang tidak ada. Sebab itu maka hendaklah kita semua dalam hal ini kembali kepada urusan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satakunu fitnah, akan berlakunya fitnah, dan kita hidup pada zaman fitnah ini. Sedangkan pada zaman sahabat dulu pun dah berlaku fitnah. Kita lagi 1400 tahun telah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Tentu lebih banyak fitnah-fitnah yang kita hadapi, dan dunia juga menuju kepada penghujungnya. Tak tahulah bila penghujungnya. Allah yang mengetahui mata sa'ah, bila kiamat. Tetapi tanda-tanda kiamat itu hari demi hari yang muncul untuk menjadikan kita berhati-hati terhadap kehidupan yang sedang kita lalui. Dan kita tahu manusia akan banyak pandangan dan persisihan mereka. Penyelesaiannya ialah dengan balik kepada apa yang diamalkan pada zaman Nabi. Bukan yang diamalkan oleh mufti, oleh siapa-siapa, tapi diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu.